Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Cik Guna Muzawati binti Cik Muhammad Noor dalam sejarah KSSM tingkatan 4 bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Kita akan meneruskan kepada topik yang seterusnya iaitu 7.2. Ya, saya akan membincangkan topik 7.2 iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Para pelajar sekalian boleh merujuk buku teks muka surat 174 hingga 177. Dalam subtopik ini akan membincangkan tentang penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, iaitu 1.1 objektif penubuhan, 1.2 anggota CLC yang terdiri daripada penasihat, pengerusi, pewakil Melayu, pewakil Cina dan juga ahli lain. Dalam subtopik ini akan membincangkan tentang peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Antaranya berkaitan mengenai isu peranan CLC dan yang terakhir mengenai kesan terhadap perpaduan kaum. Ya, kita akan membincangkan tentang penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan juga kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. Oleh itu, British telah memberikan mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Berikutan itu, perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai berkerajaan sendiri. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communicative Liaison Community CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Terdapat 3 objektif pembentukan CLC. Yang pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Objektif yang kedua, membentukkan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Objektif yang terakhir adalah mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Terdapat moto CLC iaitu kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Ya, kita pergi kepada topik yang seterusnya mengenai anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Terdiri daripada penasihat iaitu Malcolm McDonald, iaitu jawatan beliau merupakan Governor General British di Asia Tenggara. Pengurusi terdiri daripada EEC Surasendam iaitu wakil orang Ceylon. Dan juga wakil orang Melayu terdiri daripada Dato' Onn Jaafar iaitu Menteri Besar Johor atau Presiden UMNO. Yang kedua, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz iaitu Dato' Parlimen Bukit Gantang merupakan Menteri Besar Perak. Yang ketiga, Muhammad Saleh Hakim iaitu merupakan Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Yang keempat, Dr. Mustafa Osman merupakan ahli jawatan kuasa kerja UMNO. Yang terakhir, wakil Melayu iaitu Zainal Abidin Haji Abbas merupakan Setiausaha Agung UMNO. Manakala wakil Cina terdiri pada 4 orang. Yang pertama, Tan Cheng Lock dari Melaka, Yang Tin Ken dari Perampinan, yang ketiga, C.C. Tan Singapura, yang terakhir, Yong Swat Lee daripada Selangor. Manakala ahli lain pula terdiri daripada 3. Roland Brader, wakil daripada orang Eropah. Yang kedua, L.R. Drasani Iyer, wakil kaum India. Yang terakhir, Dr. J.S. Gontin merupakan wakil orang Serani. Seterusnya mengenai subtopik peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum
CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah isu yang berkaitan dengan politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan juga isu yang terakhir mengenai pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada isu dari segi politik. Isu ini berkaitan dengan persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Apakah yang dipermainkan oleh peranan CLC? CLC berperanan mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Apakah kesannya? Pilihan raya telah diadakan pada peringkat Majlis Pembandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya kita pergi kepada isu yang berkaitan orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asas. Bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan tak Asia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesan ke arah perpaduan kaum ialah menyebabkan kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Isu yang seterusnya, ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh CLC telah bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesan ke arah perpaduan kaum menyebabkan syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan juga melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Sambungan yang tadi. Slide yang seterusnya mengenai orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Oleh itu, peranan CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum. Berlakunya penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa Rida pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Dato' Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Isu yang terakhir ialah berkaitan dengan isu pendidikan, iaitu sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Peranan yang dimainkan CLC adalah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesan-kesan ke arah perpaduan kaum, penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan juga boleh diterima oleh semua kaum. Baiklah, tadi adalah topik yang terakhir. Kita pergi kepada soalan pembincangan, iaitu soalan objektif. Nombor 1, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC merupakan satu titik perubahan terhadap dasar UMNO. Bagaimanakah perkara tersebut dilaksanakan? Ada 4 pilihan jawapan. Para pelajar perlulah memilih salah satu jawapan. Adakah jawapan A, adakah B, adakah C ataupun D? Kita lihat ya sama-sama. Jawapan A, kesediaan membuka keahlian kepada semua. B, kesanggupan berunding dengan kaum lain. C, persetujuan British memberi kemerdekaan. Dan D, persepakatan menubuhkan UMNO.
Ya, betul. Jawapan yang lebih tepat adalah jawapannya B. Kesanggupan berunding dengan kaum lain. Bagus, tanya. Soalan perbincangan, masih lagi soalan objektif, iaitu soalan nombor 2. Apakah kesan penubuhan CLC terhadap kalangan pemimpin kaum? A. Meningkatkan kesedaran kerjasama politik. B. Mempertingkatkan latihan mentadbir negara. C. Mempercepatkan tuntutan kemerdekaan. D. Menubuhkan parti politik semua kaum. Ya, jawapannya adalah A. Meningkatkan kesedaran kerjasama politik. Syabas dan ucapan tanya. Baiklah, kita pergi kepada soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah kepentingan pemufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat? 4 markah. Jadi jawapan di sini pelajar haruslah menulis dalam bentuk esei yang lengkap. Jawapan pelajar mestilah ada kehendak soalan dan juga mempunyai 4 perkara penting, iaitu fakta. Yang kedua, mesti ada huraian. Yang ketiga, contoh. Yang terakhir, inference. Barulah jawapan itu lengkap dan akan memperolehi markah yang penuh 4 markah. Ya, para pelajar sekalian, ini adalah contoh jawapan kebat yang lengkap. Kepentingan pemufakatan ialah rakyat akan hidup aman dan harmoni. Rakyat akan hidup aman dan harmoni merupakan fakta. Hal ini kerana rakyat dapat melakukan sebarang aktiviti bersama dengan keluarga atau rakan-rakan tanpa berasa takut ataupun bimbang. Ini adalah merupakan huraian. Contohnya dengan meraihkan sambutan perayaan, bulan kemerdekaan dan juga festival budaya. Ini adalah contoh. Kesimpulannya, ia dapat memberi keyakinan kepada orang luar untuk datang. Okey, ini adalah inference. Jadi di sini pelajar haruslah menulis dalam bentuk esei dan tulis dalam satu perenggan. Okey, satu fakta akan mewakili 1 markah, huraian 1 markah, contoh satu markah dan inference 1 markah. Jadi pelajar akan memperolehi markah yang penuh 4 markah. Okey, sampai di sini saja topik kita, iaitu 7.2 dalam bab 7 ini. Okey, kita akan jumpa lagi topik yang seterusnya nanti. Terima kasih.